Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Khairy Jamaluddin merupakan antara wajah paling dikenali dalam arena politik Malaysia. Mutakhir ini dia dikenali sebagai individu yang lantang mengkritik korupsi dalam UMNO selain peranannya sebagai Menteri Kesihatan ketika wabak COVID-19. Dalam tempoh ini, Khairy, anak seorang diplomat dan graduan University Oxford, membentuk image yang populer di media sosial sehingga menarik ramai penyokong terutama dalam kalangan golongan muda. Namun lelaki berusia 46 tahun ini bukan orang baru dalam politik. Dia telah menyertai pentas politik lebih 2 dekade lalu. Sejak hari pertama dia telah dilihat sebagai ahli politik bercita-cita tinggi dengan sasaran paling tinggi menjadi Perdana Menteri. Malaysia kini menyorot kembali kerjaya politik Khairy Jamaluddin. Khairy mula dikenali ketika menjadi pegawai khas kepada Abdullah Ahmad Badawi yang menjadi timbalan Perdana Menteri setelah Anwar Ibrahim dipecat pada 1999. 2 tahun kemudian, Khairy berkahwin dengan anak Abdullah, yaitu Nori. Abdullah kemudian menjadi Perdana Menteri pada 2003 menggantikan Dr. Mahathir Mohamad, namun ada pihak yang mendakwa kuasa sebenar dipegang menantunya itu. Laporan pertama Malaysia kini yang menampilkan Khairy adalah pada 17 Januari 2001. Dalam laporan itu, namanya disebut sebagai sebahagian daripada pasukan pemuda UMNO yang membuat rundingan khas dengan jawatan kuasa rayuan pilihan raya pertubuhan Cina Malaysia, Sukio. Ia bagi merangka satu kenyataan bersama berkenaan penarikan semula desakan pilihan raya Sukio yang dianggap sensitif terhadap orang Melayu. Bekas ahli Parlimen Rembau ini kian menonjol sekitar 2003 dan dia kemudian menjadi timbalan Ketua Pemuda UMNO setahun kemudian kedudukan yang dimenanginya tanpa bertanding. Khairy letak jawatan sebagai pegawai Abdullah pada tahun sama, namun kekal berpengaruh di koridor kuasa sebagai ketua kepada pasukan penasihat Perdana Menteri yang digelar sebagai budak tingkat 4. Mahathir yang ketika itu hilang keyakinan kepada pengganti pilihannya sendiri antara tokoh yang menyifatkan Khairy sebagai Perdana Menteri de facto, Abdullah menafikan perkara itu. Pada 2005, Khairy mengundang kontroversi apabila dia memberitahu International Herald Tribune bahawa selepas PRU 2004, Abdullah memutuskan untuk tidak menggali semula amalan rasuah lama. Pada tahun itu juga, urus niaga Khairy dengan ECM Libra mula menjadi perhatian. Khairy menyertai firma pelaburan itu sebagai pengarah khidmat nasihat korporat setahun sebelumnya. Pada akhir 2005, dia membeli 13 juta saham dengan harga RM9.2 juta untuk memperoleh 3% pegangan dalam syarikat itu. Pengkritik mempersoalkan bagaimana dia meraih dana untuk membeli saham itu. Dia kemudian menjelaskan yang dia membuat pinjaman daripada ECM Libra. Tidak sampai sebulan kemudian, kerajaan mengumumkan rancangan untuk menggabungkan ECM Libra dengan sebuah GLC Avenue Capital yang membawa kepada penubuhan ECM Libra Avenue. Khairy berdepan tekanan hebat berikutan penglibatannya dalam syarikat itu dan akhirnya menjual sahamnya pada Ogos 2006. Dia menanggung kerugian sebanyak RM200.000. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC menjalankan siasatan terhadap penggabungan itu, namun ia tertangguh setelah Nur Muhammad Yaakob ketika itu Menteri Keuangan kedua memberi keterangan siasatan kes itu tidak pernah diselesaikan. Sementara itu, sebagai timbalan Ketua Pemuda UMNO, Khairy yang dilihat sesetengah pihak sebagai seorang Melayu Ultra beberapa kali berselisih dengan MCA. Misalnya pada Ogos 2006, dia memberi peringatan kepada ahli UMNO bahwa masyarakat Cina akan mengeksploitasikan perbelahan dalaman UMNO demi kepentingan mereka. Ia mencetuskan pertelegahan selama 2 bulan dengan MCA dan gerakan. Isu itu memuncak dengan Khairy memberi penjelasan secara tertutup tanpa permohonan maaf kepada BN. Pada Perhimpunan Agung UMNO 2007, Khairy membuat kenyataan berkias terhadap masyarakat India apabila dia merunggut ucapan dasar Abdullah tidak dilaporkan di kebanyakan akhbar dan edaran akhbar dikuasai oleh satu kaum. Kebanyakan akhbar ta'arus perdana tidak diterbitkan selama 1 hari sempena sambutan di Pavale yang berlangsung pada hari sama dengan Perhimpunan Agung itu. Dalam ucapan sama, dia turut menggesa pengenalan subsidi secara bersasar. Sementara itu, dia turut menasihati pentadbiran Abdullah agar tidak bertemu dengan barisan bertindak hak asasi Hindu
Hindraf, kegagalan kerajaan ketika itu dalam mendepani kebimbangan masyarakat India dianggap sebagai antara faktor utama prestasi buruk BN pada PRU 2008 yang akhirnya memaksa Abdullah untuk letak jawatan. Walaupun BN hilang majority 2/3 buat kali pertama sejak 1969 ketika ia masih dikenali sebagai perikatan, KRI yang pertama kali bertanding menang di Rembau. Dengan latar inilah, dengan perubahan dalam sentimen rakyat, KRI mencipta semula dirinya. Dari image Melayu Utara, dia memposisikan dirinya sebagai ahli politik yang lebih sederhana, liberal, dan progresif. Penjenamaan semula ini dipercayai telah membantunya untuk menang jabatan Ketua Pemuda UMNO menewaskan Mukris Mahathir dan bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Muhammad Kirtoyo pada pemilihan Pati pada 2008 walaupun ketika itu dia tidak lagi di bawah naungan Pak La. Dia kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai seorang reformis dan menjustifikasikan tindakannya yang cenderung kepada sentimen Melayu Ultra sebelum itu sebagai cara melindungi kepimpinan UMNO daripada terhimpit ketika tempo buruk Pati itu. Dia malah menyertai askar watannya sebagai sebagian penjenamaan semulanya. Dalam ucapannya ketika Perhimpunan Agung UMNO 2009, dia menggesa Pati untuk beralih dari konsep dominasi Melayu kepada kepemimpinan Melayu dan menggesa hubungan dengan kaum lain ditambah baik. Dia juga menyuarakan sokongan terhadap meritokrasi. Tahun-tahun berikutnya dia akan mengecam protes terhadap pemindahan sebuah kuil Hindu di mana peserta protes berarak membawa kepala lembu. Dia juga mengecam tindakan membakar gereja ekoran pertikaian berhubung penggunaan kalimat Allah. Dia juga mengetuai pemuda BN untuk mengeluarkan kenyataan bersama dengan pemuda Pakatan Rakyat untuk mengecam tindakan menyerang rumah ibadat serta menggesa rakyat Malaysia untuk bersatu. Beberapa lagi langkah yang diambilnya dalam penggal pertama sebagai ahli parlimen adalah menyokong kebebasan media, penyertaan mahasiswa dalam politik, serta pendaftaran pengundi secara otomatik. Namun, ciri Melayu Ultra dalam dirinya ada kala keluar, misalnya ketika dia bertembung dengan tokoh DAP mendiang Karpal Singh di Dewan Rakyat. KRI juga mengutai pemuda UMNO dan beberapa protes berkaitan isu antarabangsa di kedutaan. Namun barangkali protes yang paling diingati dalam Himpunan Baju Merah Patriot yang dianjurkannya sebagai respon kepada Himpunan Bersih 2. Ketika protes itu yang diadakan pada hari sama dengan Bersih 2, KRI mengetahui ahli pemuda UMNO bertembung dengan polis dan kemudiannya dihadapkan dengan gas pemedih mata dan meriam air. Dia ditahan namun tidak didakwa. Pada PRU 2013 ketika KRI mempertahankan kursi Parlemen Rembau untuk penggal kedua, dia juga mempertahankan kedudukannya sebagai Ketua Pemuda UMNO setahun kemudian. Pada tahun itu dia dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, jawatan kabinetnya yang pertama sepanjang memegang jawatan itu sehingga 2018 dia dilihat memenuhi aspirasi pihak kiri dan pihak kanan berbanding kedudukan tengahnya. Antara yang menonjol adalah ketika Perdana Menteri ketika itu Najib Razak melantiknya sebagai Menteri bertanggung jawab untuk program Transformasi Nasional 2050 TN50 yang ingin melibatkan golongan muda dalam merangka perancangan untuk pembangunan negara di masa depan. Satu lagi peristiwa termasuk apabila dia meminta agar ahli pemuda UMNO diberi jawatan penting dalam GLC serta mempertahankan keputusan Najib mengekalkan akta hasutan. Ketika Mahkamah Persekutuan memenjarakan Anwar buat kali kedua atas pertuduhan lewat, KRI bersama-sama Safi Abdullah menyertai jelajah anjuran pemuda UMNO untuk menjelaskan kes itu, di mana butiran sensasi berkenaan dibincangkan secara terbuka. Ketika seorang pegawai kanan dalam Kementerian Belia dan Sukan dikaitkan dengan kes rasuah berjumlah Rm100 juta, KRI mengambil tanggung jawab terhadap perkara itu namun berkata tidak akan letak jawatan. Ketika skandal 1MDB, KRI antara individu yang menyuarakan kebimbangan terhadap kemampuan syarikat itu untuk membayar hutangnya. Namun dia juga antara yang menafikan sebarang unsur rasuah ketika timbulan dakwaan dana 1MDB sebanyak ES681 juta sering menggunakan tukaran Rm 2.6 bilion telah masuk ke akun pribadi Najib. Seperti Menteri Kabinet lain, dia juga mengangkat naratif uang itu merupakan derma keluarga di Raja Arab Saudi.
Keadaan berubah begitu cepat apabila BN tewas dalam PRU 2018. Ketika itu Khairi berkata dia menyesal karena tidak berterus terang dengan Najib tentang penolakan akar umbi terhadap UMNO. Dia kemudian mengakui skandal 1MDB adalah punca BN tewas dalam PRU tersebut. Bagaimanapun, tersingkirnya UMNO dari tampuk kuasa membuka peluang kepada Khairi untuk melonjakkan kerjaya politiknya dengan bertanding untuk jabatan Presiden UMNO. Ketika fase ini, dia sekali lagi menggunakan image reformasi. Dia membangkitkan ide untuk mendirikan UMNO sebagai parti pelbagai kaum serta membebaskan parti itu daripada cengkaman panglima politik perkauman dan seksisme. Namun, keputusan akhir yang dibuatnya untuk merebut jabatan tertinggi itu memakan diri. Tengku Razaleq Hamzah yang turut mau merebut jabatan itu mendakwa Khairi antara individu yang memintanya untuk bertanding. Ketika pertemuan itu, veteran UMNO itu mendakwa Khairi turut menolak prospek untuk bertanding. Ahmad Said Hamidi akhirnya muncul sebagai pemenang. Sejak itu, Khairi semakin jauh dari arus perdana UMNO dan kemudian menjadi pengkritik lantang Zahid dan Najib. Di saat pengaruhnya dalam UMNO semakin pudar, populariti Khairi di kalangan orang ramai pula meningkat, terutama selepas langkah Sheraton pada 2020 yang menyaksikan UMNO kembali ke Putrajaya. Dia kembali ke kabinet dengan menjadi Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi. Dengan kedudukan itu, dia menjadi wajah usaha vaksinasi COVID-19 negara. Dia menonjol di saat menteri dan timbalan menteri lain dikritik karena dilihat tidak cekap menangani wabak itu atau melanggar langkah sekatan pihak berkuasa. Malah pemimpin pembangkang pun mengangkatnya sebagai seorang pemimpin yang cekap. Dia kemudian dilantik menjadi Menteri Kesehatan dan menggalas usaha negara menangani wabak COVID-19. Satu-satunya kontroversi melibatkan dirinya dalam tempo ini adalah isu kontrak aplikasi MySejahtera. Dia berkata kerajaan tiada pilihan lain selain terus menggunakan aplikasi tersebut. Namun walau persepsi awam semakin baik, dia kekal terpinggir daripada barisan tertinggi UMNO. Ia membawa kepada perpindahannya dari kursi selamat di Rembau ke kubu kuat PH di Sungai Buloh pada PRU 15. Khairi menjadikan gesaan untuk memperbaharui UMNO sebagai kampanye utamanya dan jelas berkata dia ingin memimpin parti itu pada masa akan datang. Namun dia tewas dan hasratnya untuk bertanding merebut jabatan itu berakhir apabila dipecat dari UMNO pada 27 Januari lalu. Menyifatkan pemecatannya tidak mengikut proses yang betul, Khairi memutuskan untuk tidak merayu dan kini dihujani tawaran untuk menyertai pelbagai parti. Bagaimanapun dia membayangkan akan menerima tawaran Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk menjadi CEO JDT dan penasihat orang muda Johor. Di pentas politik belum pasti sama ada dia boleh bangkit semula dari abu sebagaimana haiwan mitos Ponex.